Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nur Kamariah binti Morni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Okay, Alhamdulillah, selamat salam hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat dan limpahkan kasih sayangnya dan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita ni semua hamba-hamba Allah Ta'ala ni yang menjadi insan pilihan Allah Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan insan pilihan Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang ingin membuat kebaikan, mengajarkan ataupun bersegera membuat kebaikan. Sebagai contoh, sharing ilmu ni pun sebagai contoh adalah untuk ciri-ciri orang yang membuat kebaikan, insyaAllah. Jadi insyaAllah hari ini saya bersiaran secara langsung di Facebook group Al-Muyassar Group ataupun di Quran Learning Center Belait. Facebook group ini Hijrahku, mengubah hidup dengan Al-Quran. Jadi mohon maaf saya terlambat 3 minit untuk membuat live ni, sebab tadi membuat persiapan bersama dengan Syaza untuk tajuk tajuk surah yang akan saya sampaikan malam ini, insyaAllah. Jadi sebelum itu saya sekarang bersiaran secara langsung di IDCC Hotel Pegasus IDCC Shah Alam, yang mana esok kami kan ada course monthly coaching di IDCC ni. Jadi doakan kami, mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan ni dapat memberi manfaat lagi kepada ummah, and then kami dapat lebih maju lagi supaya dapat bantu lebih ramai orang lagi untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum saya teruskan, insya-Allah hari ini adalah masa semalam, kalau kita ada mendengar masa semalam kita dah mendengar, saya dah menyampaikan tajwid atau bacaan dan tajwid surah Al-Falaq ayat yang kelima. Jadi insyaAllah hari ini saya akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah An-Nas, iaitu surah yang terakhir, surah yang ke-114. Okay? Jumlah surah dalam Al-Quran ada 114. Jadi insyaAllah hari ini adalah surah yang terakhir, tapi saya hanya sentuh ayat yang pertama saja. Okay? Surah An-Nas, surah yang ke-114. Jadi ini ada bantuan daripada Syaza mengenai tafsir surah An-Nas ni. Kalau kita ni lihat saya ingat apa nama bukunya ni, tapi ini daripada, kalau Syaza carikan, katanya surah ni bermaksud adalah permohonan perlindungan yang kita ni pinta kepada Allah Ta'ala untuk memelihara manusia dari segala perkara-perkara yang baik, yang buruk. Contohnya apa perkara buruk itu, iaitu kejahatan syaitan yang datang dan menghilang untuk membisik kejahatan yang kejahatan di dalam hati manusia, iaitu syaitan jin dan syaitan manusia. Itu maksudnya. Jadi surah An-Nas ni yang membawa maksud adalah manusia, yang mana kita ni memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dijauhkan, memohon perlindungan, memohon perlindungan supaya kita ni tu dijauhkan daripada kejahatan-kejahatan manusia dan kejahatan-kejahatan syaitan, jin dan segalanya. Okey, memohon perlindungan kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, iaitu menghadirkan saat-saat Allah yang agung yang dapat menolak segala kejahatan umumnya dan kejahatan syaitan pembisik yang datang dan menghilang khususnya. Okey. Jadi itu sedikit mukadimah mengenai surah An-Nas ni. Jadi kalau sekiranya dulu saya selalu curious, kata saya, kenapa setiap kali sebelum solat, contohnya habis baca doa selepas azan, lepas itu bersiap sedia untuk solat berjemaah di hostel Kupu SB. Tapi lepas itu saya curious, kenapa orang baca surah An-Nas lepas membaca doa selepas azan itu. Baru saya tahu rupanya fungsi untuk membaca surah An-Nas itu adalah untuk kita ni memohon perlindungan supaya kita ni itu dijauhkan daripada gangguan syaitan semasa kita ni kan solat itu. Contohnya kan, kenapa pernah kita merasa macam sebelum solat itu di luar solat dah berkantut, tapi sudahkan solat tu tema tu takkan berkantut, tema tu takkan menguap, tema tu takkan bergaru-garu, tema tu takkan tertulis-tulis tempat lain. Sedangkan macam kalau waktu lain lihat phone khusyuk saja, dah pun mampu untuk macam indah pun tergarak-garakkan melihat tempat lain. Jadi kenapa? Sebab itu adalah maksud gangguan syaitan sebenarnya, dan gangguan dari segi manusia. Contohnya orang lalu lalang, kadang-kadang tadi terdistract, macam indah khusyuk, macam
Kenapa orang lulu ni kan? Kan sudah solat sudah batal sebab kita ni berkata-kata apa yang di dalam solat kita ni. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita ni memulakan apapun ibadah kita ni dengan surah selain daripada surah Al-Fatihah adalah surah An-Nas. Kenapa? Untuk kita ni mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan syaitan dan kejahatan manusia. Baik ia nampak ataupun indah nampak, insyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah saya akan bacakan hari ini khusus ayat yang pertama saja. Saya kalau saya kena bagi peluang untuk bercakap, saya memang akan habiskan terus ayat surah An-Nas ni. Tapi hari ini saya akan tagur, saya akan cakap okey, hari ini satu ayat saja, okey. Jadi insyaAllah saya akan bacakan dulu perlahan-lahan. Saya akan bacakan 3 kali, kemudian saya akan jelaskan ia punya tajwid. Okey, tajwidnya satu persatu insyaAllah. Okey, jadi ayat yang pertama surah An-Nas saya baca dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Okay. Jadi kalau saya akan patahkan kalimah-kalimah itu jadi satu-satu. Yang pertama adalah ayat qul ataupun kalimah qul. Kalau tadi sebut qul mesti ada bunyi huruf qaf. Jelas sebutan huruf qafnya. Bukannya kul. Bukannya K-U-L. Kul. Ia mesti qul. Qul. Kalau tadi rumikan ia jadi Q. Qul. Okay. Jadi sebutan yang betul qul. Kemudian a'udzu. Saya faham ada beberapa orang ada masalah dari segi huruf alif dengan huruf ain. Contohnya a'udzu ataupun a'udzu. Tapi mesti dapat dibezakan dan dijelaskan satu persatu huruf a'udzu. Alif dulu, kemudian huruf ain, waw, kemudian huruf dzal. Dzal mesti keluar lidah. Qul a'udzu. Okey. Kemudian tadi masuk pada birabbin nas. Birabbin nas. Pada huruf ra terdapat baris sabdu di atasnya dan huruf nun. Bin nas satu ada huruf sabdu. Jadi setiap huruf yang berbaris sabdu, macam mana tadi kan tahu apa maksud huruf baris sabdu ni? Kalau kita pernah buka Al-Quran, ada apa namanya ni, baris yang di atas huruf itu ada macam W solnya, itu maksud baris sabdu. Okey. Jadi setiap kalau sekiranya kita ni terjumpa huruf-huruf yang berbaris sabdu, artinya perlu kita ni fahamkan dan ketahui ia adalah huruf yang mesti diberi penekanan dan bacaannya tertahan. Okey, macam saya baca tadi kan, qul a'udzu birabbin bin nas. Nampak kan dah saya dapat dengar dengan jelas yang saya sedang menekan apa namanya ni, huruf ba dan huruf nun. Okey, huruf ba dan huruf nun. Sekali lagi, qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. Atau maksudnya apa namanya ni, huruf yang tertahan, atau artinya huruf yang berbaris sabdu, iaitu huruf ba dan huruf nun untuk ayat yang pertama surah An-Nas ni. Okey. Kemudian nas satu ia adalah mad arid li sukun. Hukumnya adalah mad arid li sukun. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 harakat ataupun boleh dibaca 6 harakat. Tapi paling moleknya kalau kita ni baca ya apa namanya 6 harakat. Okey, 6 harakat. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Nas. Jelaskan. Huruf sin itu mesti jelas. Bukannya nas. Bukan juga huruf tha. Bukan juga huruf sad. Nas. Ia mesti nas. Macam senyum. Okey, kalau huruf sin mesti huruf yang senyum. Okey, saya ulang sekali lagi sebelum saya tutup live ni. Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Jadi tadi apa hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat yang pertama surah An-Nas ni, iaitu ada a'u tadi. A'u itu adalah mad asli, dan kalau mad asli dalam hukum tajwid dibaca dengan kadar 2 harakat. Jadi kalau tadi baca jangan berlaju. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Ia mesti qul a'udzu. Artinya mesti ada
panjang 2 harakat arah kalimah au tu. Qul a'udzu. Okey. Dan kemudian yang kedua adalah huruf dzal. Dzal mesti keluarkan lidah, bukannya qul a'udzu. Bukannya zu. Yang sebutan huruf yang betul adalah zu. Zu. Saya lihatkan dengan jelas di kamera. Zu. Mesti keluar lidah. Zu. Okey. Kemudian bi bin nas. Yang dijelaskan di sini yang saya akan highlight betul-betul adalah huruf ba dan huruf nun yang berbaris sabdu perlu diberi penekanan. Bi bin nas. Dan yang terakhir tadi nas itu adalah mad arid lisukun. Okey. Jadi insya-Allah itu saja penyampaian ilmu ataupun perkongsian surah An-Nas ayat yang pertama bersama saya malam ini di Facebook group Nadi Quranik dan Center Black ataupun Al-Muyassar Group. Facebook group ini Hijrahku Mengubah Hidup dengan Al-Quran. InsyaAllah kita ni berjumpa di lain kesempatan lagi untuk ayat ataupun surah An-Nas ayat yang kedua lagi insyaAllah. Jadi stay tune bersama kami. InsyaAllah kami akan bantu bis kita untuk membetulkan ayat-ayat 3 kulan ni. Semalam sudah surah Al-Falaq ayat yang kelima, hari ini sudah surah An-Nas ayat yang pertama. InsyaAllah kalau diberi kesempatan esok malam lagi jam 9 ayat yang kedua surah An-Nas insya-Allah. Okey, jadi saya tutup live kali ini dengan mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan kita ni dapat dijumpakan lagi oleh Allah Taala di next kesempatan, and then dapat buat sesi perkongsian ilmu macam mana lagi. Simple saja, satu ayat and then jelaskan maknanya, jelaskan dia punya sebutan huruf yang betul, jelaskan dia punya tajwid. Simple, amalkan satu ayat, satu hari satu ayat insya-Allah. Okey, jadi saya Ustazah Nur Kamari binti Murni daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Saya tutup live kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.